Buku adalah kunci kepada kebijaksanaan. Buku adalah kunci dunia keseronokan. Buku adalah jalan menuju kejayaan. Buku adalah sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Selangor terbilang dan salam keluarga Malaysia. Selamat datang ke program resensi buku kegemaran oleh Timbalan Pengarah Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Selangor tahun 2022, anjuran Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor dengan kerjasama Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia. Kepekan Kuala membeli bingka, sayang pesanan terlupa sudah. Majlis bermula tirai dibuka dengan alunan madahan indah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha Pengarah Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang berusaha Puan Rohayati binti Abdul Hamid, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Pegawai-pegawai Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan, pegawai-pegawai Jabatan Pendidikan Negeri, semua warga KPM dan penonton sekalian. Kita amat bertuah kerana pada hari yang berbahagia ini, kita dapat bersama-sama dalam program resensi buku kegemaran oleh Timbalan Pengarah Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Selangor untuk tahun 2022. Pastinya banyak buku yang telah dibaca oleh Tuan Timbalan Pengarah, namun pasti ada satu buku yang menjadi kegemaran beliau. Hadirin yang dikasihi sekalian, tanpa membuang masa, molek rasanya saya menjemput yang berbahagia Datin Nur Farida binti A. Bakar, Timbalan Pengarah Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Selangor untuk memperkenalkan buku kegemaran dan mengupas mengapa buku tersebut menjadi kegemaran beliau. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam JPN Selangor terbilang dan salam keluarga Malaysia. Terima kasih kepada BSTP dan juga SSTP Negeri Selangor kerana memberi peluang kepada saya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini bagi mendengar resensi buku pada hari ini. Ya, Puan Pengarah dan juga semua KPP, semua TP, Timbalan Pengarah, ya, marilah sama-sama kita mendengar perkongsian saya pada hari ini. Author buku ini, penulis buku ini adalah Daniel Kahneman, ya, dari United States. Buku ini dalam bahasa Inggeris, ia diterbitkan dalam tahun 2011 dan dalam kategori non-fiction. Okay, ramai yang tanya kenapa saya pilih buku ini, Thinking Fast and Slow. Ya, bila saya baca tajuknya pun dah memberi satu motivasi kepada saya untuk membacanya, kerana kita ni manusia tak lari, tak lekang dari berfikir. Sama ada kita berfikir secara cepat atau secara perlahan. Kita nak buat decision, nak buat keputusan. Dalam membuat keputusan sudah tentulah kita perlu berfikir, sama ada perlu memberi jawapan yang cepat. Selalunya jawapan yang cepat ini datang daripada memori kita yang pendek. Contohnya, katalah anak murid, ya, anak murid kita bertanya soalan. Cikgu, bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini? Sudah tentu seorang guru yang mejanya ataupun optionnya adalah matematik mudah untuk menjawabnya, kerana dalam pemikiran mereka sudah ada, dalam pemikiran cikgu ni sudah ada konsep bagi menjawab soalan anak murid itu. So itu adalah thinking fast. Ya, kita lihat kepada dua sistem, ya, dalam buku ini. Daniel bercerita tentang dua sistem. Sistem pertama adalah fast thinking dan sistem kedua adalah slow thinking. Okay, adakah kedua-dua ini saling memerlukan?
sudah tentu ianya saling memerlukan. Saya telah hadir ke satu persidangan, iaitu persidangan kurikulum kebangsaan 2022, dan di situlah saya tahu tentang buku ini. Pada ketika itu, profesor yang membentangkan kertas kerjanya hanya bercerita tentang dua sistem ini. Dan daripada situ dia telah menimbulkan minat saya untuk terus membaca buku ini. Buku ini penuh dengan kajian-kajian yang dilaksanakan oleh Daniel, Profesor Daniel, dan juga dengan rakannya. Daniel ni, profesor ini suka duduk minum kopi dengan kawannya, dan semasa berbincang ataupun sambil sembang-sembang, dia akan spark ada satu kajian yang dia rasa dia nak buat. Dia rasa dia nak buat. So daripada perbualan mereka berdua, di situ kajian, tajuk-tajuk kajian ini akan dimurnikan. So beberapa kali mereka berjumpa dan mereka akan bercerita tentang kajian yang mereka akan laksanakan ataupun yang telah mereka laksanakan. So dari sini juga timbul minat saya untuk membaca buku ini, kerana dalam dunia pendidikan, kajian tindakan adalah satu keperluan. Kalau kita nak perbaiki proses PDP kita dan kita nak memastikan murid kita ini boleh belajar dengan baik, sudah tentu guru-guru perlu melaksanakan kajian tindakan. So dalam melaksanakan kajian tindakan ini, kita akan memperbaiki proses PDP bagi setiap pendidik itu. Dan yang mendapat impaknya adalah siapa? Impaknya adalah kepada murid-murid kita, murid-murid, dan guru-guru juga dapat meningkatkan kompetensi mereka. So mari kita lihat, lihat kepada thinking fast, fast thinking, cepat, pemikiran yang cepat. Dalam pemikiran yang cepat ini, kita selalu melaksanakannya setiap hari tanpa kita sedar. Contohnya kata nak pergi breakfast hari ni, nak makan apa, kita tengok ada beberapa menu dan kita pilih. Itu juga adalah thinking fast. Fast but error prone. Makan-makan ala sambalnya tak sedap. So itu adalah error prone. Maksudnya kita ada buat kesilapan dekat situ. Pilih nasi lemak tapi sambalnya kita makan baru kita tahu yang ianya tak sedap. So pemikiran ataupun keputusan yang dibuat tadi cepat, tetapi ada kesilapan di situ yang kita buat. Dan dalam kita thinking fast ini, ia datang secara automatik. Ada tak perlu kita fikir dulu, kalau makan ni nanti kurang berapa kalori, kita minum air ni nanti berapa kalori. Kita tak buat macam tu kan. Walaupun ada setengah restoran itu ada tulis kalorinya berapa, tapi kita tak adalah nak kira, sebab kita selalu berfikir secara automatik. Ataupun ada juga di antara di kalangan pegawai kita yang mohon nak balik awal kerana ada appointment doktor pada sebelah petang. Ada tak kita fikir dulu, kita kaji dulu? Tak ada kan? Sebab dalam pemikiran kita, kita dah ada keprihatinan, kebajikan untuk pegawai. Apa yang kita pesan adalah isi borang keluar 4 jam kan. So di situ kita tidak fikir slow, kita akan fikir cepat. Okey, boleh. Jangan lupa isi borang. So di situ kita tidak memerlukan tenaga fikiran yang sangat orang kata sangat kritikal lah, ataupun sangat panjang masanya. Ia datang secara cepat dan dengan intuition. Itu adalah sistem pertama, kita panggil fast thinking. Kita lihat kepada sistem yang kedua, slow thinking. Slow. Kalau slow ni kan, mestilah ia mengambil masa yang agak lama. Mengapa? Kerana keputusan yang kita nak buat, keputusan yang perlu diberi
yang akan memberi impak yang tinggi. Ya, contohnya pegawai kita minta peruntukan bajet. Nak diluluskan ke tidak? Ni nak buat kursus 2 hari 1 malam. Ya, 2 hari 1 malam, perlukan peruntukan. Apabila dilihat di situ, so kertas kerja tu perlu kita baca dengan baik. Kita perlu teliti. Sebab ada, lihat pula siapa yang akan hadir, bilangan mereka yang akan hadir. Kalau lebih daripada 15 orang, perlu dibuat secara package. So perkara-perkara ini perlu ketelitian, perlu masa sebelum seseorang ketua itu membuat keputusan. So ini akan menyebabkan kita berfikir secara slow. Orang rasa macam lambatnya nak bercakap. Kita pernah ada seorang pengarah yang memang kita tunggu-tunggu suaranya nak keluar. Ya, kerana keputusan yang dibuat itu akan memberi impak yang besar dan dia sangat berhati-hati. Beliau sangat berhati-hati dalam mengeluarkan keputusan atau mengeluarkan kata-kata. Ya, so walaupun slow tetapi ia sangat reliable. Ya, kerana faktor-faktor yang perlu diberi perhatian telah diberi perhatian oleh orang yang akan membuat keputusan. Ya. Okey, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, ya, mengapa kita memilih sistem 1, fast thinking? Dalam buku ini banyaklah diperkatakan tentang 6 sektor, tapi saya lebih suka lihat kepada fast thinking, fast and slow saja. Ya, di mana dalam buku ini banyak kajian tentang kalau fast thinking macam mana, kalau slow thinking tu macam mana, dan banyak kajian-kajian yang telah dibuat dan impak kepada proses ataupun sistem berkenaan. Ya, so saya ikut buku ini, dia kata sistem 1 fast, sistem 2 slow. Ya, so sistem 1 cannot be turned off. Maksudnya dia dalam diri kita. Ya, fast thinking ni dalam diri kita. Nak belok bawa kereta, nak belok kiri ke, nak belok kanan ke, kanan kiri, itu tak boleh kita turn off daripada diri kita. Dia sentiasa ada. Ya, kita selalu melaksanakan thinking fast ini. Ya, thinking fast di mana dia hanya memberi menggunakan kognitif kita, pemikiran kita yang sedia ada. Ya, di mana di situ ataupun perkara itu adalah tentang kehidupan seharian kita. Ya, kehidupan seharian kita. Contohnya nak bagi duit kepada anak belanja hari ni. Anak minta RM10 lebih sedikit daripada biasa kerana hari ini ada hari terbuka sekolah contohnya, atau ada hari kantin. Sudah tentu anak kita nak lebih duit kan, so kita bagi je. Bagi je sebab nak menceriakan anak kita. So itu dalam kehidupan seharian di mana kita tak perlu melaksanakan, nak fikir dulu faktor-faktor. Kalau aku bagi RM10 ni dia akan joli ke, kan? So kita tidak memasukkan unsur-unsur negatif dalam itu. So sebagai seorang manusia, kita perlu ingat bahawa dalam kita berfikir secara pantas, secara cepat ini juga janganlah kita masukkan unsur-unsur negatif. Ya, kerana aura negatif tu akan datang dalam hidup kita. Ya, dalam hidup kita. So begitu juga dengan slow thinking ini. Ya, dia memerlukan kita berfikir secara slow untuk analyze masalah-masalah yang kompleks. So itu sebab saya suka buku ini, kerana dia reflect apa yang berlaku setiap hari dalam kehidupan kita. Ya, kedua-dua ini, fast and slow, adalah dalam kehidupan setiap manusia. Bukan saya saja tetapi juga semua. Ya, semua manusia. So sistem yang kedua, slow ini sangat berguna, sangat bermanfaat. Ya.
kerana dia akan tadi salah satunya adalah untuk mengelakkan dari berlakunya error, berlakunya kesilapan, berlakunya shortcuts. So tak ada shortcut dalam slow thinking ini. Ya, dia lebih kepada kalau shortcut tu lebih kepada fast thinking. Ya, shortcuts tak ada dalam slow thinking. So sebagai manusia ya yang orang kata manusia yang apa kita kata waras. Bagi manusia yang waras, yang ada kognitif yang tinggi ya, ataupun yang biasa-biasa saja, memang akan menggunakan thinking fast and slow. So kedua-duanya sangat berguna ya. Dia akan memandu kehidupan kita ini, perjalanan kehidupan kita ya, kerana berfikir itu adalah salah satu perkara yang sangat penting. So dalam dunia pendidikan kita, kita mengajar anak-anak kita untuk berfikir pada aras tinggi. Ya, kemahiran berfikir aras tinggi itu kita tanamkan dalam anak-anak murid kita, dalam apa jua bidang, dalam apa jua mata pelajaran yang mereka belajar. Ya, so berfikir pada aras tinggi ini, saya mungkin akan beritahu kepada guru-guru bahawa dalam berfikir aras tinggi ini ada juga yang boleh membuatkan seseorang itu berfikir dengan cepat, dengan pantas, fast ya, atau ada ketikanya berfikir dalam keadaan yang slow ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, sistem pertama tadi, bila kita berfikir secara fast, dia mengurangkan masa, save time and energy, cepat ya, cepat. Bila cepat tu kita kurangkan masa dan tenaga kita. Tetapi sistem yang kedua, apabila kita berfikir dengan perlahan ya, dengan teliti, dia lebih kepada penggunaan pemikiran ini kita akan penat sikit, kerana kita perlu melihat kepada faktor-faktor dalam kita membuat keputusan. Tetapi ianya lebih accurate lah ya, lebih accurate, lebih tepat. So decision making ini ataupun membuat keputusan di kalangan pengurusan tertinggi mestilah tepat. Bukan orang kata cubalah dulu buat yang itu. Kalau cuba tu bukanlah dalam kriteria slow thinking ya. Dalam kriteria slow thinking ni dia kena accurate. Keputusan yang dibuat kena tepat ya. So jika ia dibuat dengan cepat, dia akan menyebabkan kita masuk faktor-faktor bias ya, faktor-faktor bias yang akan menyebabkan keputusan yang dibuat itu tidak tepat. So manusia ini ya, dalam kita berfikir, kita ada unsur confident ataupun orang kata keyakinan diri. Kalau keyakinan diri kita tinggi, kita akan berfikir dengan pantas. Kalau kita kurang yakin, kita memerlukan lebih masa untuk membuat keputusan. Kurang yakin, maksudnya saya perlukan lagi faktor-faktor lain yang menyokong kepada keputusan yang dibuat. Bukannya orang kata tak confident ataupun overconfident, tetapi faktor-faktor lain, unsur-unsur lain ini perlu ada untuk membantu kita membuat keputusan ya. So jika kita tidak mahu kerugian ya dalam sesuatu perkara yang kita buat ya, dia dalam kita buat keputusan juga akan ada unsur kerugian. Ya, akan ada unsur kerugian ataupun loss ya, loss. So kalau kita tak nak berlaku kerugian ini, kita nakkan keuntungan.
Keuntungan yang saya sebutkan sini bukan dalam bentuk wang ringgit, ya, tetapi keuntungan dalam kita membuat keputusan. Impak yang positif dalam membuat keputusan itu adalah keuntungan. Maksudnya risk di situ kurang, risiko kurang, ya, risiko kurang. Itu sebabnya saya memang sangat suka kepada buku ini, kerana dia banyak memberi refleksi, ya, kepada diri saya dan juga mungkin kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar pada hari ini, ya. Dia reflect kepada apa yang kita laksanakan setiap hari. Dia reflect kepada membuat keputusan, kerana di peringkat yang tinggi ni kita banyak buat keputusan, ya. So kedua-dua sistem 1 dan sistem 2 ni, ya, memang banyak kebaikannya. Dia saling berkait dan perlu kedua-duanya dalam kehidupan seharian kita, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam buku ini ada 499 muka surat dan 38 chapter, bab. Kalau nak baca tu seminggu tak habis lah, ya, seminggu tak habis. So ini adalah antara apa yang diceritakan dalam buku ini, ya. Ada tu sistem adalah bab 1 je. Bab 2, sistem 1, system 1 is helpful and detrimental. System 2 is necessary, ya. Dan chapter 4, loss aversion. So apa yang saya sebut tadi adalah gist kepada buku ini, ya. Kalau nak tahu lagi lebih lanjut, silalah beli buku ini. Mudah saja, kalau tak nak pergi kedai buku, boleh beli melalui Shopee ataupun Lazada. Itu adalah cara pendigitalan, ya, digital kita dalam aktiviti seharian. Saya membuat fast thinking, ya, semasa hendak membeli buku ini. Sebelum saya sampai je ke rumah daripada persidangan, buku dah sampai kat rumah. Begitu cepat, ya. Ada ketikanya memang kita harus membuat fast thinking. Suka je, tanpa lengah kita beli. Sebab kita tahu bahawa fast thinking ataupun decision yang kita buat melalui fast thinking sangat baik, kerana ia memberi impak. Kita dah foresee dah apa yang akan berlaku. Saya sangat yakin bahawa buku ini bagus dan saya beli, ya, dan saya baca. So perkongsian kepada rakan-rakan ini saya harap sangat berguna kepada tuan-tuan dan puan-puan. Silalah baca seterusnya buku ini. Seorang penulis, ya, yang sangat ceria walaupun umurnya dah 88 tahun, dan rakan-rakannya juga adalah seorang pemikir, ya, pemikir yang sama macam beliau. So beliau boleh duduk bersama-sama bercerita, dan pada ketika ini juga masih nak membuat kajian-kajian. So apalah kita, guru-guru di luar sana yang masih muda belia, yang masih perlu membuat penambahbaikan dalam kehidupan kita, ya. So saya harap buku ini sangat berguna. Daniel Kahneman adalah pemegang anugerah Nobel Prize. Bukan mudah untuk dapat Nobel Prize ini, ya. So ada tak di antara tuan-tuan dan puan-puan berangan nak dapat anugerah Nobel Prize ni? Kalau ada, silalah baca banyak buku dan menulis buku. Jadilah pengkarya yang bermutu tinggi. So sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kepetahan dan kelancaran yang berbahagia Datin Nur Faridah binti A. Bakar membicarakan tentang intipati buku kegemaran beliau yang bertajuk Thinking Fast and Slow, hasil tulisan Daniel Kahneman. Banyak ilmu dan tips psikologi tentang cara pemikiran dan kemahiran membuat keputusan yang bersesuaian dengan keadaan dan fungsi kita sebagai individu dan ahli masyarakat. Benar bagai dikata,
Masa itu emas. Nampaknya kita sudah berada di penghujung program. Ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datin Nur Faridah binti A. Bakar, Timbalan Pengarah Sektor Pembelajaran, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor atas kesudian membuat lisensi buku kegemaran beliau. Di kesempatan ini, saya ingin memohon maaf andai ada salah dan silap sepanjang mengacarakan program lisensi buku kegemaran oleh Datin Nur Faridah binti A. Bakar, Timbalan Pengarah Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Selangor bagi tahun 2022. Bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua saya pohonkan. Sekian saja, salam hormat dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.